Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Okay, alhamdulillah tidak masuk. Okay, semua ke AVT. Okay, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji-pujian adalah khusus tentu buat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Sangat banyak. Alhamdulillah, pagi ini kita boleh buka mata, kita boleh bangun, dan paling penting Allah bagi ruang dan peluang pada kita untuk meneruskan hidup kita lagi pada hari ini. Entah besok, entah lusa, Allah akan ambil kita, ya. Wallahu a'lam. Tapi apa yang paling penting ialah kita sentiasa ingat Allah, sentiasa bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita yang tak terhingga, tak ternilai. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, pasti kamu tak mampu nak menghitungnya. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur kita pada Allah SWT. Di pagi ini sekali lagi Allah pilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu, yakni sebagai taman-taman syurga. Alhamdulillah. Di mana kuliah kita pada pagi ini adalah, subuh kita pada pagi ini adalah anjuran daripada surah An-Nur, fasa 3, Bandar Seremban Selatan. Harap betul itu sebutannya. Alhamdulillah, terima kasih mendapat penganjur atas ruang-ruang yang diberikan kepada kami untuk berkuliah subuh. Alhamdulillah, saya nampak ramai dah sahabat-sahabat kita bersama. Nampak adik Anita, nampak Maryam Muhammad, Mazanah Muhammad, Anita, Jamaliah Mutiara, Agus, Sofia, siapa lagi? Yang pertama tadi, Yanti, Raja Syarif. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur pertemuan kita di pagi awal begini. Alhamdulillah. Salwa Muhammad Arif, apa khabar orang Kuantan? Agustina, alhamdulillah semalam bertemu. Agusnia. Saya selalu sebut Agustina. Zainul Majid, Nora An-Nur, alhamdulillah orang Penang. Okey, terima kasih atas penganjuran pihak surau, dan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa meletakkan kita di tempat yang baik-baik, menjauhi kita daripada perkara-perkara yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ya Allah. Terima kasih Allah atas ruang yang diberikan kepada kami, dan mudah-mudahan juga dapatlah kita sampai pada Ramadan tahun ini. Radia, nama special, apa dah tadi? Nar saja. Boleh panggil Nar pun tak apalah. Orang Kelantan dia lebih mudah panggil Nar daripada Nar. Yus Marianti. Panggil Nar saja. Okey. Radia Syarif. Zaliha Zainal. Alhamdulillah. Okey, saya nak lihat, nak kongsi dengan kita pada hari ini dalam buku akhlak,
akhlak seorang Muslim, insya-Allah yang selayaknya kita memilikinya. Ya, Memu Yaakob, alhamdulillah. Okey, bab 8, menunaikan janji. Sudahkah kita menunaikan janji? Masa, ya, sudahkah kita menunaikan janji-janji kita? Janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janji kita dengan kedua orang tua kita, janji kita dengan pasangan kita, janji kita dengan anak-anak kita, dan janji kita dengan semua. Dan kita telah melaksanakan janji kita. Allahu Akbar. Janji kita dengan Allah antaranya kita kata apa? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kata pada Allah, kul inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, pegangan kita dengan agama Allah ini, wa mahyaya, hidup kita, wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yang lain, ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itulah sebenarnya janji kita dan pelaksanaan kita dalam kehidupan seharian kita. Umi KFH, okey, tajuk sudahkah kita menunaikan janji? Masya Allah, ya. Siti Atika Yusmarianti, alhamdulillah, ya. Sudahkah kita menunaikan janji? Terutama sekali janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak tunai pun, kadang-kadang tak sempat, kadang-kadang macam-macam lah, ya, muslimin-muslimat semua, alasan-alasan yang kita berikan, tapi tak sepatutnya tidak ada alasan buat kita di dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benarnya lah. Tapi manusia ni, pihak perangai dia yang suka berjanji tapi payah untuk menunaikan janji. Sophia Rashid, Liza, ya, Rahima. Okey, sahabat-sahabat semua, insya-Allah menunaikan janji. Itu soalan saya tadi, sudahkah kita menunaikan janji kita? Yang paling penting janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Marini, Rus Marianti, Umi. Ya, okey. Umi Rukiah pun ada bersama kita pada pagi ini. Ramai sahabat-sahabat yang bersama. Apabila seseorang Muslim membuat suatu perjanjian, maka dia wajib menghormatinya, dan apabila menjanjikan sesuatu kepada orang lain, wajib memenuhinya. Wajib. Berjanji, wajib kita tunaikan. Kadang-kadang kita berjanji tapi payah nak tunaikan. Susah. Terutama sekali yang melibatkan dari segi apa kita? Masa. Kita janji jam berapa? Jam berapa baru kita tunaikan. Itu pun sangat penting. Sebab kita rasa, tak apalah. Kita janji pukul 8, 8.30 lah tu. Saja je dia orang tu panggil pukul 8. Tapi sebenarnya 8.30. Kita pergi 8.30. Orang dah jalan dah. Kalau kuliah, jalan. On terus. Sama sekali kuliah online. Sampai masa, jalan. InsyaAllah. Jadi harap kita semua tunaikan janji. Janji kita dengan Allah. Untuk menunaikan solat tepat pada waktunya. Untuk melaksanakan solat dengan sebaik mungkin. Sebagaimana kita sebut dalam doa kita. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku, tolong. Tolong aku, ya Allah, supaya dapat aku melaksanakan, ataupun supaya aku menjadi orang yang sentiasa ingat-Mu, wahai Allah. Tolong, ya Allah, supaya aku dapat, bersyukur padamu, ya Allah. Tolong aku, ya Allah, semoga aku dapat memperelokkan segala ibadatku, ya Allah. Sekali ibadat semayang kita, dan insya-Allah tak berapa hari lagi, barangkali dalam 20 hari lebih lagi dah, ataupun 3 minggu lagi, untuk kita berada pada bulan Ramadan. Janji kita, insya-Allah, untuk melaksanakan ibadat puasa dengan sebaik-baiknya. Dan kita mengharapkan puasa kita menjadi penghapus segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahu Akbar. Harap-harap begitulah kita. Tapi kita buat dulu dengan baik. Atau Allah juga akan menunaikan janji-janjinya kepada kita. Nabi kata apa? Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan pengampunan daripada Allah SWT sungguh-sungguh, maka insya-Allah
Puasa kita yang sebulan itu mampu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahu Akbar. Hebatnya janji Allah. Tapi kita juga kena tunaikan janji dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Bukan sekadar tak jaga makan minum, jaga daripada melakukan perkara membatalkan puasa, bahkan segala panca indera kita turut berpuasa. Boleh ke mulut puasa, mata puasa, tangan puasa, kaki puasa. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, dah ramai sahabat kita Nolian. Apa panggil? Nah saja Zabaria Saimarini. Payah nak sebut nah, tak apa. Insya-Allah lama-lama boleh sebut. Atika, Sariza, Saniza, Jamilah Mutiara, Opah Azna, Wan. Masya-Allah. Terima kasih. Dapat bersama, tak kira pukul berapa, bila, insya-Allah. Win juga ada bersama. Rahimah Muhammad Yusof, Saimarini. Okey, Wan pula Win. Pandai-pandai sebut nama orang ke? Salah. Okey, Kamarujan. Terima kasih semua. Okey. Seorang Muslim mesti berpegang kepada apa yang telah diucapkan dan wajib melaksanakannya. Apa kata penulis buku ni? Seorang Muslim mesti berpegang pada apa yang telah diucapkan. Ucap apa? Janji apa? Mesti dibuat. Jika janji atau sumpah untuk membuat perkara maksiat, maka tidak wajib baginya untuk menepati atau memenuhinya. Kita tahulah, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Arus Nil. Saya tak tahu, tak pernah boleh sebut dan cantik. Masa Zabarah Daud, maknanya kalau kita janji benda baik, kita mesti tunaikan. Tapi kalau benda tak baik, maka tidak wajib baginya untuk menepati janji itu. Amir Saifuddin, anak Siti Atikah, Rokayah, Rozia, masya-Allah. Induk Ima, okey. Saniza, Saimarini. Okey, kalau kita berjanji untuk melakukan maksiat, yang tu jangan tunaikan. Wajib kita jangan tunai. Sebab saya dah janji, tapi perkara ini maksiat, nak pergi buat perkara tak baik, dah janji dah. Tiba-tiba, ini perkara yang kita kena lakukan, insya-Allah. Pernah satu cerita, bukan cerita bukan cerita ni, tapi apa yang berlaku pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih lagi nak kata kanak-kanak, tidaklah dia peringkat muda, orang kata orang muda lah, umur 3-14 tahun barangkali masa tu, remaja lah, okey, orang muda, remaja. Ketika itu, ialah dalam masyarakat di Arab pun mereka ada, Nabi bersahabat dengan kawan-kawan dia. Satu hari Nabi berjanji untuk pergi ke tempat, bukan maksiat, tapi tempat biasa, mungkin ada hiburan sedikit pada masa itu. Tapi Allahu Akbar, bila berjanji, sampai di satu perjalanan, Nabi tertidur. Allah tidurkan Nabi pada masa itu. Dan sahabat-sahabat yang menunggu ni pun lamanya tunggu tak muncul-muncul. Lepas pada itu, sahabat meninggalkan Nabi Muhammad SAW kerana lambat sampai. Sebab Allah menjaga Nabi daripada melakukan perkara yang tidak baik dan juga yang sia-sia. Mungkin perkara itu tidak baik, tidak ada isu tidak baik, dosa. Tapi perkara itu sia-sia. Pergi duk tengok apa ni? Dengar orang apa? Tak tahu apa kalau kata orang ceramah tak apa. Tapi kalau orang bercakap, orang yang apa kita kata majlis-majlis sukaria, ataupun lawak jenaka dalam tu, ataupun apa-apa saja yang menyebabkan kita lalai. Kalau berdosa, itu satu bab dah. Tapi yang lalai pun juga kalau boleh kita tinggalkan. Sekarang kalau kita rasa lalai apa majlis ya agak-agaknya. Lalai, yalah, mungkin bincang perkara-perkara. Kalau majlis ilmu, tak apa. Bincang macam mana apa yang telah diperkatakan oleh tuan guru kita. Okey, saya tak faham, cuba kita bincang. Itu tak apa,
Okay, Umi Ruqyah, Azizah Jaafar, Zainuddin Rahman. Ya, jangan lupa program ini adalah anjuran surah An-Nur Pasal 3 Bandar Sembah Selatan. Jangan lupa untuk infak sedikit untuk aktiviti majlis ilmu. Aktiviti kuliah ilmu. Masya Allah. Tak banyak pun sikit, tapi pada saya rasa banyak lagi baik. InsyaAllah. Jangan lupa kita sedang berada pada bulan Saban. Perjalanan untuk melangkah ke Ramadan yang penuh keberkatan dan penuh dengan kemuliaan. InsyaAllah. Dan daripada itu, supaya setiap apa yang kita buat ini terbaik sampai kepada bulan Ramadan dan selepas-lepasnya. Hamidah Radi, Siti Asmahani, ya teringat Hamidah ya. Jumpa dengan Umi hari tu. Rafi'ah Ismayadi, Umi KPS, majlis nyanyi-nyanyi, tengok bola. Ya betul. Nyanyi-nyanyi yang buang masa, yang sia-sia. Tak, belum lagi kita berdosa. Ya, kalau yang berdosa tu pergaulan di antara lelaki perempuan yang bebas dan sebagainya, itu dah memang berdosa. Jadi yang sia-sia pun Allah suruh kita tinggalkan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah kata berjaya orang mukmin itu sekiranya dia laksanakan sembahyang dalam keadaan yang khusyuk, dan yang kedua dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Allahu Akbar. Siti Azmahani, Nurliza Wahab, Siti Zaid Idris, Khairul Bariyah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semua, dan tidak khusus kepada penganjur program kita pada pagi ini, Surah An-Nur Pasal 3A Bandar Seremban Selatan. Tapi sebagai penghargaan dan terima kasih kita kepada pihak penganjur, jangan lupa untuk infakkan sebanyak mungkin ataupun sesikit minimum. Sebab saya rasa buat banyak-banyak lah ayah. Kena bagi banyak-banyak sikit, insyaAllah. Tabung kita penuh. Tabung surah An-Nur juga penuh. Untuk dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti majlis ilmu. Masya Allah. Yang merupakan taman-taman syurga. Bukan kata mohon sampai minta sedekah. Tidak. Tapi mengajak kita untuk kita buat baik. Kita bersedekah, dapat untuk kita. Peluang, ruang untuk bersedekah ada di hadapan mata kita. Munira, belum pergi pasar lagi kot. Jadi Zaliha Zainal, okey, Rafi'ah, Ayah, Nuraimah Jamal, Zainul Majid, ya betul, untuk habiskan masa kita kepada perkara yang tidak memberi faedah. Terima kasih pada Pak Penganjur. Alhamdulillah. Kita kalau boleh, ialah tak dibiarkan masa walaupun setengah jam, apatah lagi 1 jam, apatah lagi banyak jam kita sia-siakan. Hanibi, katakanlah kita dalam perjalanan, kita rasa kita buang masa nak, tapi kita boleh penuhinya dengan zikrullah. Kalau nak ramai-ramai kawan-kawan atas kereta tu, apa yang perlu kita bincang? Mungkin perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat. Okey tak macam mana ibadat kita yang sepatutnya? Mana benda-benda macam tu kita bincang. Okey, kita nak Ramadan tak lama lagi. Apa persiapan kita dalam menyambut Ramadan? Sambut dengan apa? Sudah tentu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita. Supaya bila kita masuk Ramadan, kita terus dapat melaksanakan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak fikir-fikir dah. Sebab kita dah bincang, dah belajar, dah tambah ilmu kita supaya ibadat kita semakin elok. Betul tak? Rohana Saleh? Masya-Allah. Terima kasih semua yang dapat berada di dalam taman-taman syurga pada hari ini. Umi macam-macam dia tu. Terima kasih Umi. Okey tengok lagi. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man khalafa ala yamini fara'ya ghairaha khairan minha falyakfur an yaminihi wal yaf'alil ladzi huwa khair." Barang siapa bersumpah pada sesuatu
kemudian dia tahu ada perkara lain yang lebih baik untuk dipenuhi, maka sumpah itu harus dibatalkan dengan syarat membayar kafarah, ini denda. Selanjutnya, dia harus mengerjakan yang lebih baik daripada itu. Kalau kita berjanji, ada perkara yang kita nak buat, tapi tiba ada perkara yang jauh lebih baik lagi daripada itu, maka kita boleh batalkan janji kita, sumpah kita itu, ya. Tapi janji sini dia maksudkan mesti dengan syarat bayar kafarah, denda. Selanjutnya dia harus mengerjakan yang lebih baik itu. Apa dia kafarah itu, ya? Seorang tidak diperkenankan melakukan sumpahnya, maka dianjurkan supaya dia membatalkannya dan melakukan perkara yang lebih baik, ya. Saya Mazlina Zabaria Nur Madiah, ya, Khairul Baria. Saya tak berapa, saya tak berani nak cakap, ya, apa kafarah sumpah kita tu yang kita wajib bayar, sebab dia macam-macam, ya. Ada yang berat, ada yang ringan, ya. Tapi kalau yang berat, contohnya merdeka seorang hamba, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan ataupun tak mampu juga, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu denda yang berat. Tapi kalau denda yang kecil-kecil, yang sikit ni, contohnya berpuasa berapa hari. Contohnya beri makan orang susah, 4 berapa orang, 10 orang ke, itu yang saya ingat. Tapi bila kita bersumpah, kita berjanji, kita tak buat, kita batalkan sumpah kita itu, maka kita kena bayar kafarah dan melakukan perkara yang lebih baik daripada apa yang telah kita janjikan. Boleh kita batalkan. Nak pergi biasa je, nak pergi mana, ronda-ronda. Apa kata, window shopping ke. Dekat-dekat nak Ramadan ni kan banyak orang offer-offer daripada pusat-pusat membeli belah, kan. Jadi kita batalkan. Tak payahlah kita pergi, ada kuliah petang nanti, ataupun ada majlis yang lebih baik, so kita tinggalkan. Salahkah kita pergi shopping? Tak, ya. Tapi ada lagi majlis yang jauh lebih baik daripada itu. Ya. Okey, insya-Allah. Kita tengok lagi apa kata Rasulullah SAW, ya. La anna yalija ahadukum bi yaminihi fi ahlihi asumma fi ahli asimalahu indallahi ta'ala min an yu'ta kafaratahu allati iftaradallahu alaihi. Rawahul Bukhari. Orang yang mempertahankan sumpah pada yang bersangkutan pada dia tahu sumpah itu lebih baik dibatalkan dengan bayar kafarah, dia berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kalau kata orang yang pertahankan sumpah pada yang bersangkutan pada dia tahu sumpah itu lebih baik dibatalkan dengan membayar kafarah, dia berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kalau dia nak buat benda yang tidak baik, tetapi dia teruskan juga janji sumpah dia itu, maka lebih baik dibatalkan. Maknanya itu yang sepatutnya program itu lebih baik dibatalkan. Tapi teruskan juga, ya. Dia kata maka dia berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Saira Azimah Masila Amira Latifah Usman, ya. Saya nampak tadi Fatimah Ali, sorry, ya, tak terpasan pula kita, ya. Okey, muslim-muslimat. Jadi bila kita berjanji pada perkara yang tidak baik, sedangkan kita tahu perkara itu tidak baik, dan kita boleh menarik balik sumpah kita, janji kita itu dengan bayar kafarah, tapi kita meneruskannya, maka dia adalah berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, Masli Nurmadiah. Okey. Saya tak berapa tak boleh nak jelaskan lagi apa dia kafarah bila kita berjanji perkara pada perkara tak baik dan kita tidak mampu untuk menunaikannya, ya. Insya-Allah kita boleh, insya-Allah, ya. Anas bin Malik meriwayatkan sebagai berikut. Anas bin Nadar adalah bapa saudaraku. Beliau tidak turut serta dalam perang Badar. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah,
aku telah memukiri janji untuk menyertai peperangan yang pertama melawan kaum musyrikin. Seandainya Allah SWT memperkenankan aku berperang melawan kaum musyrikin bersama Nabi SAW, nescaya Allah SWT akan memperlihatkan apa yang aku perbuat. Okey, ya. Semasa berlaku perang Uhud, kaum muslimin ramai yang lari. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Allah, aku memohon maaf padamu atas perbuatan mereka, iaitu para sahabatnya yang lari. Dan aku memohon perlindunganmu agar aku selamat dari perbuatan seperti yang mereka, ini kaum musyrikin, lakukan." Kemudian baginda SAW berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, "Wahai Sa'ad, syurga, demi Allah, aku mencium bau syurga dari arah gunung Uhud." InsyaAllah, ya. Sa'ad ni, ya, apa cerita dia? Okey, sorry. Anas bin Nadar adalah bapa saudaraku. Dia turut serta dalam perang Badar. Okey. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku telah memukiri janji untuk menyertai peperangan yang pertama melawan kaum musyrikin. Seandainya Allah SWT mempertahankan aku berperang melawan kaum musyrikin bersama Nabi SAW, nescaya Allah akan memperlihatkan apa yang aku perbuat." Maknanya dia dia kata dia mungkin janji sebab dia tak boleh pergi ikut perang bersama. Semasa berlaku peperangan Uhud, kaum muslimin ramai yang lari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, aku memohon maaf padamu atas perbuatan mereka, iaitu para sahabatnya yang lari. Dan aku memohon perlindunganmu agar aku selamat dari perbuatan seperti yang mereka, yakni kaum musyrikin, lakukan." Kemudian baginda SAW berkata pada Sa'ad bin Mu'az, "Okey, wahai Sa'ad, syurga demi Allah, aku mencium bau syurga dari arah gunung Uhud." Sa'ad menyahut, "Ya Rasulullah, aku rasa serangan kaum musyrikin amat berat." Namun dia terus maju, ya. Ceritanya para sahabat Rasulullah SAW yang menyertai peperangan peringkat awal perang Uhud, gagal, maksudnya peringkat awal, tetapi selepas itu alhamdulillah, menang dapat kepada kaum muslimin, walaupun lagi, tapi ramai lagi sahabat-sahabat yang masih mempertahankan berada di atas gunung Uhud dan sebagainya, cerita tu nanti insya-Allah kita akan kongsi dalam kuliah-kuliah yang lain, Jamaliah Ali, Jamilah Ebi, kakak pada Jamaliah kita, Azman Ishaq, ayah, alhamdulillah, ya. Jadi dia kata, saat menyahut Rasulullah SAW, aku rasa serangan kaum musyrikin amat berat. Namun dia terus maju. Anas bin Malik menceritakan, kemudian aku melihat Sa'ad bin Mu'az mati terbunuh dengan 80 luka akibat pukulan pedang anak panah. Ya. Belum lagi Sa'ad meninggal, tapi Rasulullah kata, aku telah mencium bau syurga. Demi Allah, aku mencium bau syurga dari arah gunung Uhud. Ya. Akhirnya sahabatnya iaitu Sa'ad telah meninggal, dengan keadaan mati terbunuh dengan 80 luka akibat pukulan pedang anak panah. Sahabat-sahabat di zaman Rasulullah SAW, mereka tak takut untuk mati, sebab mati adalah merupakan kesenangan mereka di akhirat Allah SWT. Bahkan mereka ini bukan sahaja senang di akhirat Allah, tapi mereka ini belum mereka saja meninggal saja dunia, mereka telah dibawa rohnya untuk masuk syurga Allah SWT. Saya ingat ini cerita, bukan cerita yang dongeng, tapi cerita yang kita boleh dapat dalam satu hadis kursi, di mana diceritakan kepada kita bahawasanya Allah SWT telah menyebut, orang-orang yang mati syahid ini, dia tidak mati, bahkan dia hidup di dalam syurga yang dibuat. Dia kata, roh orang yang mati syahid ini akan dimasukkan ke dalam perut burung yang berwarna hijau. Duduk dalam perut burung tu yang berwarna hijau, bersama mana perut burung tu, wallahu alam. Tetapi burung ini terbang
ke sisi-sisi, ke tepi-tepi syurga, ya, tepi-tepi sungai yang mengalir di bawahnya, itu syurga. Mana tergantung burung ini pada lampu-lampu dalam syurga yang dibuat daripada emas. Ya, ahli orang yang menang dalam, orang yang mati dalam perang Uhud ini, ya, ataupun mati di dalam peperangan syahid fisabilillah, Allah tempatkan dia berada dalam syurga sebelum tempoh ataupun di akhirat Allah dah mereka berada dalam syurga. Ya. Jadi pada mereka yang berada dalam nikmat itu, minta dengan Allah, wahai Allah, boleh tak aku diberi hidup semula untuk aku pergi menceritakan kepada saudara maraku yang sebenarnya aku berada dalam keadaan kebahagiaan, seronok, nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Tentulah segala apa yang kita hendak semuanya ada di hadapan mata. Nak makan apa? Akan ada makanan itu. Tidak ada yang tidak ada, melainkan ada semua sekali. Jadi orang yang mati syahid ini rasa terkilan sangat kalau tak boleh cerita pada orang lain, tak boleh cerita pada sahabat-sahabatnya, tak boleh cerita kepada kaum keluarganya yang mereka ini sebenarnya dalam keadaan kegembiraan. Mungkin ahli keluarga sedih anak dia mati dalam peperangan, kemungkinan kalau kita sekarang memang gitulah konformnya. Orang dulu tidak, kalau boleh ke semua anak-anaknya pergi berperang, kalau boleh mati semua sekali pun tak apa. Masya-Allah, hebat je ibu-ibu yang ada pada masa tu, kuat, kental keimanannya, masya-Allah, masya-Allah. Jadi dalam keadaan macam tu Allah jawab kepada orang-orang yang mati syahid yang berada dalam syurga Allah itu. Allah kata, tak apa, aku yang akan beritahu kepada manusia, kepada orang lain, mengatakan engkau semua berada dalam kegembiraan. Orang yang mati syahid berada dalam kegembiraan, masya-Allah. Jadi bila saya baca tu, saya terbayang macam mana, warna hijau burung yang bertenggek di atas lampu-lampu yang dibuat daripada emas, dan orang yang duduk dalam perut burung tu dapat melihat persekitaran tu. Macam mana kita nak boleh bayangkan keadaan itu, yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabariah Muhammad Zain. Dia ada Sabariah Satiman, Sabariah Eda. 3 tu yang saya ingat Sabariah. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin-muslimat semua. Okey. Kita lihat lagi sikit lagi. Anas bin Malik menceritakan, kemudian aku melihat Sa'ad bin Mu'az mati terbunuh dengan 80 luka akibat pukulan pedang anak panah. Mayatnya telah dicincang oleh kaum musyrikin sehingga tidak ada orang yang dapat mengenalnya kecuali saudara perempuannya melalui tahi, lalat dan jarinya. Allahu Akbar. Indahnya syurga-Mu ya Allah, sungguh Tadi saya tak boleh nak cerita macam mana. Walaupun benda tu hanya sebagai, orang kata apa, sebagai bayangan sahaja, dan fikiran kita tak akan sampai untuk memikirkan keadaan itu. Tetapi Allahu Akbar, sangat-sangat. Okey, apa kata surah An-Nur? Jangan lupa support surah An-Nur dengan infak dan taja ya. Saya rasa kalau nak taja ni kena berhubung terus dengan surah An-Nur lah Barangkali untuk pencerahan okey saya taja. Masya-Allah. Rebut peluang indah ini, hebat ini, supaya insya-Allah kita beroleh ganjaran pahala yang hebat di sisi Allah SWT, yang gandaannya 1/10. Kalau 1/10 kita bagi RM10, 100 dalam tangan. Bagi 100, 1000 dalam tangan. Siapa tak nak Ayah, Mek Hafsah. Okay, Alhamdulillah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Gandaan Allah ini, ambillah. Peluang ini, ambillah. Sebab kadang-kadang ada orang tanya, dekat mana saya nak infak Ustazah? Kan? Jadi terbentang di hadapan kita peluang untuk berinfak pada awal pagi, khususnya sedekah subuh. Nak bagi kat mana? Kadang-kadang lah, kalau hari ni kita ada program masuk masjid, masuk surau, boleh kita bawa. Tapi siapa yang
Kalau orang Kelantan kata, siapa yang cuk dulu, Mek? Dah, Mek Hamzah. Siapa cuk dulu? Surah An-Nur yang cuk dulu hari ini, makna yang tanda dulu, yang janji dulu. Dengan kita, untuk kita menginfakkan sikit daripada apa yang ada pada kita. Kuasa pergi semua, ya. Hajah Rugaya Abu Bakar, Surah An-Nur. Subuh tu, ya, dalam 6.40 pagi. Tadi, ya, tapi jadual saya 6.45, ya, disebabkan sekarang ini subuh lambat, ya. Okey. Induk Ima, okey. Saya tak nampak pula jam saya. Belum sampai lagi kan? Belum. Okey, sikit lagi. Okey. Apa kata Allah SWT dalam firman-Nya? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Al-Ahzab ayat 33, ayat 23, ya. Ayat 23. Di antara orang-orang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu, lalu gugur syahid. Dan di antaranya adalah yang ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu, walaupun sedikit. Masya Allah. Hebat sebenarnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berada sezaman bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka tak takut mati. Malah mereka offer diri mereka supaya mereka diberi peluang untuk berperang. Bahkan ada yang terpaksa nak tinggalkan mak dia. Tapi Nabi kata, kamu ada ibu? Ada, ya Rasulullah. Maka sebaik-baik perjuangan bagi kamu ialah menjaga ibu. Dia nak ceritanya, kalau boleh semua nak pergi berjihad fi sabilillah, sebab ganjaran pahalanya sangat hebat, ya. Pergi berperang, mati syahid, masuk syurga. Allahu Akbar. Ini nikmat yang tak dapat diceritakan. Bagi kita kalau mati tu satu benda yang ni, tidak, ya. Orang mati syahid, Allahu Akbar, besar ganjarannya. Kita kena rebut peluang-peluang ini. Sebab itu ada seorang sahabat, dia kata, Ustazah, saya ni kalau boleh mati ketika dalam keadaan menuntut ilmu. Ya, saya pun nak gitu juga. Maknanya, orang yang mati ketika dalam proses belajar mencari ilmu, maka dia dikira sebagai mati syahid fi sabilillah. Walaupun tidaklah syahid yang dia tak wajib mandi, tak wajib kapan, ya. Itu tidak yang tu. Yang tu syahid dunia dan akhirat. Kita ni dapat syahid akhirat, mudah-mudahan, insya-Allah. Hafsah Yaakob, okey, ya. Nur Faizah, ya. Terima kasih semua, dan saya rasa kita pun dah berada di penghujung, tapi ada 5 minit lagi. Betul tak? Betul, ya? ada 5 minit lagi. Okey, kita sambung sikit lagi, ya. Jadi bagi mereka setengah tu sedang dah dapat dah meninggal, dah mati dah menunaikan janji dan telah dapat bahagiannya. Dan setengah tu kata Allah SWT sedang menunggu untuk nak berperang, menunggu untuk nak mati syahid. Allahu Akbar. Mulianya mereka ini, hebat perjuangan mereka. Masa kata up infak. Betul, benda ada 5 minit lagi. Cepat, dah nak habis dah. Tapi nak ceritanya, Allahu Akbar, ambil peluang. Kita ni tidak berjihad pergi perang, tapi berjihad melawan nafsu kita. Sayang nak bagi duit kan. Tambah anak nak buka sekolah tak lama lagi, nak puasa Ramadan, lepas tu nak raya lagi, pasti nak balik kampung, belanja banyak. Kita pun sayang. Jangan. Bagi dulu, nanti gantian Allah bagi pada kita. Jangan risau. Sesungguhnya Allah tidak pernah mungkir janji, ya. Ini tak akan terkejut rasanya. Yati, jangan melihat Abu Bakar, orang Melaka, ya. Mudah-mudahan, insya-Allah, ya. Okey, kita tengok sekali lagi. Untuk melaksanakan janji masih mempunyai 2 unsur. Mesti mempunyai 2 unsur.
iaitu ingatan yang kuat dan tekad yang kuat. Bila kedua-duanya terdapat dalam jiwa seseorang, maka dia akan mudah menunaikan janji sebagaimana Allah SWT telah membuat perjanjian dengan Nabi Adam AS bahawa beliau tidak boleh mendekati pohon yang dilarang itu. Akan tetapi Nabi Adam lupa dan lemah. Akhirnya baginda memukiri janji. Yang cerita Nabi Allah Adam AS. Tengku Hazlin, Norma Naza, Ayah. Jadi kita masih ingat cerita Nabi Allah Adam AS ketika dia buat janji dengan Allah bahawasanya Allah kata, kamu duduk dalam ni, kamu boleh makan apa yang kamu suka. Makanlah apa saja, kecuali jangan mendekati satu pokok yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi manusia ni lemah dalam berjanji, kan? Lemah bila berjanji, kadang-kadang tak apalah, rasa bersalah, ya. Bila bila kita mungkir janji. Badaria Nazar. Okey, ya. Jadi di sini penulis buku bawa balik, ya, yang janji Adam AS untuk tidak mendekati satu pokok yang ditegah daripada Nabi Adam mendekatinya dan memakan buahnya. Kalau kita tengok dalam tafsir, masing-masing tak boleh nak menyebut buah apa yang Allah larang tu. Tapi orang tua kita kata apa dulu? Buah khuld. Orang tua kata mana ambil tak tahu. Tapi kalau kita baca dalam tafsir-tafsir, tidak ada yang mengatakan setepatnya buah tu buah apa. Tapi larangan Allah mendekati pokok itu supaya Nabi Adam jangan dekati. Tapi manusia ni lemah, ya. Termasuk maka terjadilah kepada bapa kita, iaitu Adam AS dengan Hawa ibu kita, menghampiri pokok itu atas terpedaya dengan janji-janji syaitan. Dan syaitan kata, kalau kamu tak makan buah tu, kamu akan hidup selama-lamanya, tak mati dah. Jadi kadang-kadang kita terpedaya. Bukan kadang-kadang, kalau kita lagilah mudah terpedaya dengan janji-janji kita, bahkan syaitan mudah mengambil alih tempat itu, ya. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Taha ayat 115. Walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Nabi Adam pada masa yang lalu, tapi dia lupa dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Sebab itu bila kita berjanji, penulis buku ni kata, mestilah kita janji dalam keadaan dengan ingatan yang kuat dan tekad yang kuat. Ingat. Kita lupa. Kita janji, kita terlupa. Ataupun kita janji, kita tak lupa, tapi kita tak kuat. Kita kalah dengan cabaran-cabaran yang datang kepada kita. Tak payah pergi. Banyak lagi hal yang lain. Okey, sorry, ya, betul, Mek. Surah Taha ayat 115. Takut saya sebut salah tadi. Betul, Mek. Terima kasih, Mek. Nampak dah. Tapi itulah, kadang-kadang sebutnya salah. Begitulah kita, kan. Banyak buat salah, banyak buat dosa. Tapi kita berjanji, kita takkan buat lagi. Tak, tapi jangan pula, alah tak apa buat dosa, nanti Allah ampunkan. Tak apa, buat dulu, taubat kemudian. Macamlah kita tahu bila tak kita ni akan mati. Lambat lagi ke rasanya? Siti Zaliha Su kena bubuh nama yang ujung tu. Sebab ada Zaliha 2, 3, 4 orang. Okey, Nur Madia binti Jamil. Okey, muslimin-muslimat semua. Jadi bukanlah kita kata, kalaulah bapa kita Adam pun boleh buat salah, kita apa lagi? Dia cakap macam tu. Kesalahan Nabi Adam telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya. Mana apa yang Nabi Adam buat tu Allah dah ampunkan sebelum, ya. Sebelum dia pergi menunaikan ibadat haji di Mekah. Panjang cerita dia, kalau kita nak cerita mungkin dalam kuliah yang lain, ya. Tapi nak ceritanya, Allah dah ampunkan dosa Nabi Allah Adam AS. Allah sendiri yang bercakap, dia telah mengampunkan dosa Nabi Adam AS. Kita, siapa kita, kan? Jadi benda-benda macam tu, jangan mudah untuk buat maksiat. Hafsah Bakar, tolong doakan untuk terus, ya,
Oh, Mek, anak Mek influenza. Cucu pun kena juga. Ya, macam itulah kehidupan kita kan. Rukiah justru kata lain kurang comel, sangkut-sangkut. Ya, okey, muslimin-muslimat semua. InsyaAllah, Mek, sama-sama kita berdoa. Semoga Allah SWT beri kesembuhan kepada anak Mek dan juga kalau terlibat cucu juga sama-sama. Ya, sekarang ni musim macam-macam. Ya, apapun Allah sayang kepada kita hamba-hambanya. Allah beri ruang kepada kita untuk insya-Allah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan lupa bila kita buat salah, jangan lupa untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Sabar ya Muhammad Zainul Abdul Rahman. Jadi saya berhenti setakat itu dulu. Bukan apa, sebab saya ada kuliah selepas ini. Maaf pihak penganjur, sebab terpaksa bekerja, sebab kuliah berada di luar. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak. Yang paling penting, ingat bila kita berjanji dengan Allah, berjanji dengan sesama Islam, maka tunaikanlah janji kita dengan sebaik-baiknya. Orang yang mengingkari janji merupakan orang munafik. Nabi dah sebut 3 tanda orang munafik, antaranya bercakap dusta. Bila bercakap dusta. Yang kedua, bila berjanji mungkir. Itu tanda orang munafik. Wal-iyazubillah. Kita tak nak perkara itu ada pada diri kita. Orang kenal kita bila kita berjanji. Kalau dia berjanji tu, tak payahlah. Dia tak pergi punya, dia tak datang punya. Jangan. Bila berjanji nak datang, datang insya-Allah. Kecuali janji kita untuk melakukan maksiat, kita boleh batalkan janji itu. Tidak ada masalah, bahkan lebih baik. Boleh minta nombor handphone Ustazah. Boleh nanti PM, nanti sahabat kita PM kot, tengok. Leha ke, tolong PM kepada sahabat kita tadi, takut saya terlupa. Nia, terima kasih, insya-Allah Azimah. Okey Atika. Jadi, okey muslimin-muslimat semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daung Keladi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Surah An-Nur atas ruang-ruang yang diberikan kepada saya dan kepada kita semua pada hari ini dan hari-hari yang lain. Jamilah Ebi, Masli dan sahabat-sahabat kita yang lain. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.